Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Cintanya emak kepada kita yang menerangkan kita dari gelita rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraca? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga? Atau tertempahkah tiket kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. Masa yang dipinjam. Assalamualaikum Kak Long. Natra nak beritahu, kubur mak dah tak ada. Jantung saya meluru ke kaki, bergeletak dan saya segera melepaskan papan kekunci komputer riba yang sepanjang-panjang hari melekat di jari. Saya menyambar telefon secepatnya. Dada saya bergemuruh, bergempa-gempa. Rumah abadi emak yang terletak di tanah berbukit di kampung Tanah Serimba menerpa ke retina sepantas kilat. Ya Allah, ya Allah, apakah hujan telah melonggarkan lalu menggelongsorkan kelarai-kelarai tanah bukit berdekatan pusara emak? Apakah amukan hujan ribut yang berlaku sebelum Ramadan telah melitupkan pusara emak dengan ketulan-ketulan tanah bukit? Sewaktu saya menerima mesej WhatsApp adik saya itu, saya belum berkesempatan pulang ke kampung menziarahi kubur emak. Maafkan saya, Mak, tapi saya berjanji akan membasahkan malam Ramadan dengan rampaian ayat-ayat indah surah Yasin untuk diri sendiri, untuk kerabat keluarga kita, Mak, untuk sanak saudara, untuk sahabat handai, dan tentu sekali buat arwah emak yang amat saya kasihi. Namun ya, senja itu adik saya Natrah mengutuskan WhatsApp. Isinya perkabaran yang sungguh mengejutkan. Kubur mak sudah hilang. Jantung saya masih tergeletak di kaki. Sekonyong-konyong saya memancangkan berita itu kepada ahli keluarga terdekat. Mengapakah ini terjadi? Apakah yang ingin disampaikan Allah kepada kami? Ya, semua barang dah masuk beg. Dah siap dah ke? Dah, Mak. Ubat gigi tu, berus gigi, telekung, sejadah. Dah. Semua dah masuk ke dalam beg, Mak. Malam itu, malam terakhir saya tidur di rumah. Namun mata terasa kelat dan pandangan asyik melekat ke siling. Merenung kipas berpusing. Mungkin resah, mungkin juga takut dan gelisah. Esok hari paling bersejarah buat saya dan 7 sahabat sepengajian, para pemegang biasiswa tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, selepas mengikuti kursus persediaan selama 24 bulan di Pusat Persediaan Kajian Teknikal Jepun di Intek UiTM Shah Alam. Kami bakal terbang ke negara Sakura, memburu cita-cita. Mardia, nanti kalau dah sampai sana, jaga diri baik-baik, nak. Jangan tinggal solat. Emak berpesan lagi, tak tahulah untuk kali yang keberapa. Saya mengiyakan. Mardia, emak bersuara lagi. Tapi kali ini nada suaranya lebih dalam. Cuma satu yang mak nak minta, ya. Ya, jangan lupa tulis surat pada mak, ya. Emak memandang saya. Tu nak, renungannya berbalam-balam. Seperti ada lengkungan tasik jernih yang paling diam dan tenteram, yang menyimpan rahsia hati yang paling dalam. Baiklah, Mak. Saya mengiyakan lagi, lalu memeluk emak ketat-ketat. Ya, peristiwa ini berlaku sewaktu saya berumur 18 tahun. Masih mentah dan muda belia. Ini bermakna
Dah 26 tahun suara mak tu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Pada 26 tahun yang lalu, belum ada pun teknologi Zoom atau Google Meet ataupun panggilan video Telegram yang boleh saya dan emak manfaatkan untuk saling berhubung dan bertukar khabar. Kaedah perbualan maya masih belum wujud. Tapi yang paling menjanjikan waktu itu, 26 tahun yang lalu, adalah kiriman surat atau postcard untuk menyuburkan silaturahim sambil membayar rindu. Jadi, begitulah berkajang-kajang surat saya kirimkan ke Malaysia. Tapi rupa-rupanya saya hanya rajin mengutus surat kepada mak cuma pada tahun pertama pengajian. Selepas setahun menjadi penghuni University of Tokyo, baru saya terasa lelahnya apabila cuba menari mengikut rentak kehidupan masyarakat matahari terbit yang serba laju dan serba pantas. Ternyata, tahun kedua ialah tahun di mana lambakan subjek asas penghususan yang semuanya susah-susah terpaksa saya hadapi. Lalu, saya menumpukan sepenuh jiwa raga kepada kursus kejuruteraan kimia yang saya ikuti. Saya mahu lulus dengan cemerlang. Saya mahu menjadi pelajar terbaik. Itu sahaja yang terbening dalam fikiran saya. Assalamualaikum Kak Long. Maafkan Natra kalau surat ini mengganggu Kak Long. Tapi Natra tak ada pilihan lain. Natra cuma nak maklumkan kepada Kak Long yang mak dah demam banyak hari. Bacaan darah tinggi mak pun asyik tinggi saja kebelakangan ni. Tapi yang buat Natra rasa tak sedap hati sebab Natra selalu tengok mak baca surat-surat lama Kak Long sebelum tidur. Kadang-kadang mak selitkan juga surat lama Kak Long dalam kitab Yasin yang mak selalu baca tu. Natra rasa mak terlampau rindukan Kak Long. Lagipun dah lebih 8 bulan Kak Long tak tulis surat atau postcard pada mak. Natra minta maaf, tapi Natra cuma nak minta satu aja. Kalaulah Kak Long ada masa, Kak Long tulislah postcard pada mak ya. Tiap-tiap hari mak jengah ke pintu bila ada bunyi motor postman. Kesian dia Kak Long. Ish, rimas betul lah. Selepas surat itu dikeronyokkan, sekonyong-konyong saya membalingnya ke tong sampah. Lorat betul lah. Saya merungut dalam hati. Kita ni sibuk. Dah lah ada banyak assignment. Mana nak menghadap exam lagi? Mana nak menjawab dengan lecturer lagi? Apa? Diorang ingat saya ni makan angin ke kat Tokyo ni? Ish, mengada betul lah. Lalu, seperti tekad yang telah bulat itu, surat itu haram saya tidak membalasnya. Saya benar-benar sedang committed dengan pengajian saya di bumi asing ini. Saya tak mahu emosi saya diganggu gugat dengan perkara-perkara remeh seperti itu. Dengan izin Allah, saya lulus dengan cemerlang. Tak sia-sia pengorbanan berulang-alik menaiki train seawal 7.30 pagi dan pulang lewat jam 7.30 malam. Itu pun saya terhutang budi kepada Yoko-san, pelajar master tahun 1 yang selalu kasihan melihat saya terkial-kial tak dapat menjawab apabila ditanya sensei. Dengan surat sokongan universiti, saya berjaya memperoleh pekerjaan di sebuah syarikat ternama. Ya, Jepun sebuah negara yang sangat mementingkan kepercayaan. Maka sudah tentu saya, tanpa berfikir panjang, terus berjanji bahawa saya akan berkhidmat di Jepun selama mungkin. Sesungguhnya, memang itu adalah impian saya yang tak pernah terpadam. Assalamualaikum Kak Long. Kak Long apa khabar? Lama tak dengar cerita. Natra harap Kak Long sihat dan kerja Kak Long baik-baik aja. Maafkan Natra ya kalau surat ini mengganggu Kak Long. Natra cuma nak beritahu. Mak happy sangat bila dapat surat dan gambar terbaru Kak Long 3 bulan lepas. Kak Long tahu tak? Tiap-tiap malam lepas maghrib, mak asyik tengok gambar tu.
Sampai kan waktu nak tidur pun, mak pegang juga gambar tu. Kalau gambar Kak Long tu jatuh ke lantai, aduhai, Natra lah yang tukang pungutnya. Natra harap Kak Long. Aku kerunyuk-kerunyukkan surat itu, lalu melemparnya ke tepi komputer. Ish, apa lagilah orang kat Malaysia ni? Aku merungut. Tulis surat salah, tak tulis surat pun salah. Habis tu nak buat macam mana? Macamlah kita ni tak ada kerja lain. Ih, aku merungut lagi. Dan rupa-rupanya telah ditakdirkan Allah. Selepas itu, aku tidak perlu lagi merungut atau mengomel seperti selalu. Emak dikhabarkan terkena stroke selepas terjatuh di bilik air waktu emak mengambil wuduk. Doktor mengesahkan terdapat salur darah di dalam otak emak yang pecah sehingga menyebabkan pendarahan di persekitaran tisu. Emak koma hampir 48 jam. Sewaktu roda pesawat Boeing 747 Japan Airlines terapung di udara lapangan terbang Narita, hari itu, Jumaat 5 Ramadan, emak menghembuskan nafasnya yang paling lemah. Ya, emak akhirnya meninggalkan dunia yang fana ini. Emak akhirnya kembali menemui penciptanya yang amat disayangi. Emak akhirnya pulang ke negeri abadi selepas bertahun-tahun memendam perasaan. Emak akhirnya mengalah dan berhenti merayu supaya saya pulang ke tanah air. Dan Mak Emak pergi meninggalkan saya dengan perasaan kecil hati. Emak pergi meninggalkan saya dengan rasa kecewa yang bukan kepala. Selepas peristiwa itu, saya kembali ke Tokyo, cuba untuk meneruskan kehidupan seperti biasa, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi hati saya tidak tenang. Saya terkenang-kenang bagaimana emak terpaksa menelan sakit rindu kerana keangkuhan dan kealpaan saya. Hari itu 7 Ramadan. Saya iftar seorang diri di sebuah kafe kecil di Harajuku. Seteguk kafe latte panas berlingkar krim pusar merawat dahaga. Semangkuk miso sup panas diruap daun sup wangi dan cawan mushi berbumbu cendawan lemak manis mententeramkan lapar. Hari ini, genap 10 tahun emak meninggalkan kami. Hari ini juga menandai genap 16 tahun saya bermastautin di bumi Tokyo. Namun WhatsApp adik yang mengatakan bahawa kubur emak hilang membuat saya menangis di dalam hati. Ya Rabbi, Ya Rab, di saat Engkau menutup mata kami daripada melihat pusara ibu kami ini, apakah yang ingin Engkau sampaikan, Ya Allah? Apakah pula yang ingin Engkau sembunyikan, Ya Allah? Alangkah mudah jika kita tahu akan perkara-perkara yang Dia sembunyikan. Namun, mengapa begitu banyak perkara dalam hidup ini Dia selindungkan? Atau mungkinkah kita yang tuli dan buta dan lemas berenang dalam masa? Ya, ada sesuatu yang dapat kami tafsir daripada peristiwa pusara emak yang tiba-tiba gaib daripada pandangan ini. Mungkin anak-anaknya sudah terlupa jalan ke kuburan. Benar ada yang menziarahi, namun tidak sekerap dulu. Dan jasadnya yang sudah lama dirahap bumi
mungkin sengaja menjauhkan diri, lalu lenyap daripada pandangan fana kami. Mungkinkah ini petanda dosa-dosa saya masih belum diampunkan emak? Saya menangis teresak-esak di pucuk kafe. Ya Rab, Ya Rab. Sebelum Syawal memadam Ramadan, tiada lain yang mahu saya lakukan selain terbang ke kampung halaman. Telah terlalu lama saya berjauhan. Telah terlalu lama saya mengecewakan emak. Saya mahu memegang nisan emak. Saya mahu bercakap dengan emak. Saya mahu bercakap dengan emak. Saya mahu membasahkan tanah perkuburan emak yang kontang dengan air Yasin. Saya mahu memohon ampun dan maaf atas segala dosa yang telah saya lakukan kepada emak. Assalamualaikum Kak Long. Alhamdulillah, kami dah jumpa kubur mak Kak Long. Kubur mak tak hilang, kubur mak tak tenggelam. Memang ada dekat situ. Cuma pandangan kita yang tertutup selama ini. Wallahualam. Ya Rabbi, terima kasih kerana menemukan kami semula. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha mendengar lagi maha mengasihani. Benarlah, cita-cita saya adalah layang-layang kertas yang amat ringan dan rapuh. Dilepaskan terlalu tinggi ke angkasa mungkin membuat saya gembira, tetapi tiada jaminan ia tidak koyak direbut-ribut, tidak binasa direngkuh angin. Namun sewaktu kita melepaskannya terlalu tinggi mengatasi bumi, berpeganglah pada talinya dengan hemat dan kasih. Inilah kisah hidup saya, Mardiah. Saya tidak mahu melukakan tangan saya sendiri. Saya tidak mahu layang-layang terlupa di mana tanah tempat bermula. Dan saya juga tidak mahu layang-layang terputus tali, lalu sesat buat selama-lamanya. Ya, dalam banyak keadaan, jika naluri memberitahu layang-layang regang mencari putus, maka ubatilah ia dengan ikhtiar apa sekalipun. Kerana demi masa, kitalah penentu ke mana layang-layang itu harus menderu. Para pendengar hikmah yang kami muliakan, mengapakah kami mengangkat kisah ini buat anda? Ya, akuilah, sesungguhnya ada Mardiah yang berdegup di dalam atma kita. Kita kini sedang mengayuh kehidupan dengan sepenuh daya untuk mencapai cita-cita besar, angan-angan mega, impian-impian duniawi yang menyesatkan kita ke jalan syurgawi. Dan kita telah mengambil terlalu banyak masa yang Allah pinjamkan demi mengejar piala-piala kehidupan itu. Sehinggalah akhirnya ibu kita terlupakan. Sehinggalah akhirnya ibu kita tersisihkan. Dan yang terakhirnya, kerana taksub dengan kehidupan, kita mabuk di amuk masa yang Allah berikan. Sedangkan waktu yang sedikit itu seharusnya didedikasi, dibahagi-bahagi untuk membahagiakan emak yang tersayang. Kerana demi masa, kitalah penentu ke mana layang-layang itu harus menderu.